Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda seluruhnya. Tajuk kita pada malam ni ialah berkenaan dengan pakaian. Pakaian yang kita pakai, di antara sunnah dan juga syuhrah. Di antara sunnah, pakaian macam mana yang sebenarnya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, adakah kita ni bila kita nak jadi pengikut sunnah, kan, kita nak jadi sunnah followers, kan, followers yang mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Nabi, maka ada tak pakaian-pakaian yang tertentu yang Nabi suruh kita pakai, ataupun Nabi tak suruh kita pakai pakaian yang tertentu, tetapi sekadar memenuhi beberapa syarat yang tertentu. Jadi itu yang kita akan lihat. Satu lagi iaitu syuhrah, kan. Apa dia syuhrah? Syuhrah ni tuan-tuan, kalau dalam bahasa Melayu kita ni biasanya kita faham syuhrah ni, pakaian syuhrah ialah pakaian kemasyhuran. Kalau pakai itu nampak glamour, kan, dia boleh tarik perhatian orang. Jadi kita nak belajar pada malam ni, kita nak tengok macam mana ulama dia olah tajuk ni, dan adakah syuhrah itu semata-mata pakaian yang mahal, pakaian yang nampak bergemerlapan, kan, nampak dengan manik-maniknya apa semua, dengan bunga, dengan corak dia, ataupun syuhrah ini dia boleh jadi pakaian yang kita kata pakaian yang compang-camping, yang bertampal sana sini, nampak zuhud, nampak kita ni macam golongan yang tak mau dunia. Adakah itu pun boleh jadi syuhrah? Kita akan tengok macam mana para ulama membicarakan tentang tajuk ini. Baik, sidang hadirin mukminin, sebagai permulaan kepada tajuk kita ini, antaranya ialah kalau kita lihat dalam hadis Ibnu Majah, hadis ni hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba mazallatin yawmal qiyamah thumma alhaba fihi nara." Barang siapa yang pakai baju
tujuan dia pakai pakaian tu baju itu tujuan dia untuk kemasyhuran atas dunia. Dia pakai baju, dan baju dia pakai itu tujuan dia pakai itu untuk dapatkan kemasyhuran, kan, di atas dunia. Maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepadanya baju kehinaan. Dia jadi lawan. Siapa yang pakai baju tujuan dia nak popular, tujuan dia nak raih perhatian orang kepada dia, bagi glamour sebagai contoh, maka orang yang macam ni nanti Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepada dia baju kehinaan, yang mana kemudiannya Allah taala akan kobarkan api dalam baju kehinaan itu. Na'udzubillah. Baik, hadis ni pula tuan-tuan sekalian dikuatkan, kan, dikuatkan dengan hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, dengan lafaz dia, maksud dia, barang siapa yang pakai baju untuk kemasyhuran, Allah Ta'ala akan berpaling daripadanya hingga dia melepaskannya. Allah Ta'ala akan ignore dia sehingga dia buang baju tu, dia tak pakai baju tu. Bila-bila pun bila dia lepaskan, barulah Allah Ta'ala akan tengok kepada dia. Baik, hadis ni juga hadis Ibnu Majah. Hadis yang semakna juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dalam riwayat Imam At-Tabrani, tapi sanad dia tu ada perawi yang dituduh memalsukan hadis. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala dia bawa daripada jalur Kinanah bin Nuaim rahimahullahu taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua kemasyhuran. Kemasyhuran yang macam mana yang Nabi larang? Yang pertamanya pakai baju yang nampak gah. Dua kemasyhuran. Kemasyhuran apa dua ni? Yang pertamanya kemasyhuran yang nampak gah, nampak hebat. Yang nampak hebat itu dilarang oleh Nabi. Dan satu lagi, bukan nampak gah, bukan nampak hebat, tetapi baju yang compang-camping, yang lekeh, yang bertampal sana sini, tapi tujuan dia supaya orang tengok dia. Walaupun baju tu baju yang nampak lekeh, koyak, tapi tujuan dia supaya orang pandang dia. Baik. Maka ini antara riwayat-riwayat yang disampaikan kepada kita. Sanad hadis ni dia sahih, tapi dia mursal sebab nama Kinanah, seorang tabi'in, dan dia tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ulama angkat hadis ni jadi hasan li ghairi sebab ada penguat yang lain. Baik. Jadi kita nampak dekat situ tuan-tuan gambaran kepada tajuk kita ni macam mana. Maknanya kita tak boleh nampak yang kata syuhrah ni semata-mata baju yang mahal, brand yang mahal. Itu sahaja baju yang syuhrah yang Nabi larang. Kalau kita tengok kepada apa yang dibawakan kepada kita ini, kita boleh faham bahawa para ulama dia nak sampaikan mesej kepada kita, baju apa pun sekalipun yang kita pakai, walaupun baju tu baju yang lekeh, tapi kita pakai, tengok niat kita macam mana. Kalau niat kita, tujuan kita pakai baju tu supaya orang pandang kita, maka itu yang dikatakan syuhrah. Jadi syuhrah dia tidak terhad kepada baju yang mahal. Dia tidak terhad kepada jenama-jenama yang eksklusif, yang hebat-hebat. Ini benda yang kita kena tahu. Pasal apa tuan-tuan? Sebab zaman sekarang, tuan-tuan biasa tengok tak baju mahal tapi dia koyak? Ada? Baju mahal, kita pun pelik tengok. Seluar tuan-tuan, seluar jin, kan koyak 3-4 tingkat tu dia koyak. Daripada paha tu sampai ke bawah dia koyak. Kita kata, pasal apa baju macam ni? Seluar macam ni. Baju nampak lusuh. Kalau jin yang bau hitam, blue black, kan, kita kata biru gelap. Tapi dengan biru tu nampak dah bercampur dengan putih. Lepas tu dia koyak beberapa lapis. Hak tu yang dia orang beli dan dia orang pakai. Kalau lelaki pakai tak apa lagi, ni perempuan pakai. Ni lagi kita pening. Dalam dunia hari ni tuan-tuan banyak benda pening.
Banyak benda pening. Pasal apa? Tuan-tuan tengok, 2-3 hari ni orang duk share gambar di Timur Tengah. Di Timur Tengah kan, ada pesta yang mana yang lelaki-lelaki Arab tutup kepala. Yang artis-artis perempuan buka habis. Kita pun pening. Ni siapa perempuan, siapa lelaki ni? Patutnya hak lelaki lah yang buka kepala. Kan? Hak perempuan ni pakai tudung. Ni dah terbalik. Hak lelaki pakai tudung, hak perempuan buka habis. Ni kita dah pening dunia hari ni. Hari ni tuan-tuan, macam-macam benda orang sembang. Dulu orang sembang pasal rambut sikat belah tepi. Ni sehari dua ni bincang pasal janggut pula. Kan? Bincang pasal janggut. Ni masalah orang kita tuan-tuan. Tak apalah dia nak bincang, nak cerita pasal apa, tapi jangan duk kutuk orang tanpa sebab. Kita ada benda kita nak kritik, ada alasan yang kukuh, tak apa. Benda-benda ilmiah, tak apa. Tapi semata-mata kita nak kutuk orang tanpa sebab, yang tu tak dibolehkan. Baik. Maka apa yang dimaksudkan sebenarnya asyuhrah? Ini kita nak tahu. Okay. Kita nak tahu. Yang kata asyuhrah. Asyuhrah. Apa dia asyuhrah? Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala, dia kata syuhrah ni bahasa Arab. Kan? Kalau kita nak terjemah bahasa Melayu kita ni, maknanya kita nak zahirkan sesuatu, nak tunjuk. Itu syuhrah kalau mengikut pengertian di sisi Imam Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala. Maksud dia apa? Maksud dia ialah pakaian yang popular di tengah-tengah khalayak ramai. Popular sebab apa? Masyhur sebab apa? Dia menarik perhatian orang sebab apa? Dia kata satunya ialah kerana warnanya yang berbeza dengan warna orang lain. Warna dia berbeza. Orang pun pakat pandang kepada dia sebab warna dia berbeza. Dan dia pakai dengan penuh dengan keangkuhan, ujub dan sombong dengan pakaian dia tadi. Maka itulah yang dimaksudkan sebagai pakaian syuhrah. Saya duk study tadi tuan-tuan tajuk ni siang tadi. Kebetulan saya balik mahkamah. Duk baca tu, saya pula rasa takut. Saya pula rasa takut. Sebab apa tuan-tuan? Sebab lawyer ni pakaian dia macam-macam. Kan? Kalau pergi mahkamah rendah syariah, mahkamah magistrate, mahkamah session, kita pakai kot dengan tie yang gelap, atau tie hitam ataupun tie gelap. Kalau pergi ke peringkat mahkamah tinggi ke atas, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, kita akan pakai jubah. Jangan duk katalah kita tak ada rasa apa-apa. Kita berjalan dengan jubah kita, orang pakat pandang. Oh, pakat pandang. Setengah-setengah lawyer ni dia beli beg khas. Beg lawyer macam pilot tu. Dia yang kotak 4 segi tu. Wah, jalan dengan mendadanya tuan-tuan sekalian. Maka sesiapa yang memakai pakaian yang macam ni, tak kira sama ada dia lawyer ke, dia doktor ke, dia engineer ke, kerja apa sekalipun, pegawai tinggi kerajaan, PTD, pengarah, ketua pengarah, dia berjalan dengan penuh keangkuhan dengan pakaian yang dia pakai, maka itulah yang dinamakan sebagai syuhrah. Bahaya tuan-tuan. Bukannya susah nak jadi syuhrah. Kita kena hati-hati. Kan, kita jangan duk pandang orang je yang sombong, kita tak sombong. Tak. Tengok kita sendiri macam mana. Kita ni kadang-kadang dapat jawatan sikit, tinggi sikit daripada orang, mula perangai tu lain. Kan. Tuan-tuan ada tak kawan-kawan yang bila naik pangkat sikit dia mula tak kenal kita? Kan? Ada kan pengalaman? Saya pun ada pengalaman gitu. Tak ramai lah, tapi adalah kawan-kawan kita yang macam tu. Bila ada jawatan sikit, dia mula tak kenal kita. Masa dia tak ada jawatan, kawan baik, suka sembang apa semua. Tapi bila ada jawatan, dia mula intonasi suara tu dah lain dah. Ini satu benda yang menakutkan kita tuan-tuan sekalian. Itu kata Ibnu Athir rahimahullahu ta'ala. Baik, apa kata Imam Asy-Syaukani? Apa kata Imam Asy-Syaukani? Imam Asy-Syaukani kata hadis ini, hadis yang kita baca tadilah, hadis yang kita baca tadi, dia kata menjadi dalil
bahawa haramnya memakai pakaian yang menunjukkan kemasyhuran. Imam Syaukani kata haram, bukan makruh, tuan-tuan, bukan makruh. Haram. Maknanya berdosa. Siapa yang pakai baju yang dia bila dia pakai itu dia jadi belagak, maka itu akan jadi haram, berdosa. Dia jadi berdosa. Asy-Syaukani kata apa? Asy-Syaukani kata, tapi hadis ini dia kata bukan ditujukan untuk pakaian yang hebat-hebat sahaja, pakaian yang kemewahan sahaja, malah dia boleh jadi kepada pakaian fakir miskin sekalipun. Pakaian hak kita pakai itu pakaian yang selayaknya fakir miskin yang pakai, kita pakai, tapi kita jadi ujub, kan, kita jadi sombong, seolah-olah kita ni ahli sufi, seolah-olah kita ni ahli tarikat, kita ni zuhud, tak mau dunia. Maka orang tengok, oh inilah orang yang bagus, orang yang zuhud, yang tak mau dunia, tengoklah pakaian dia. Oh, kita, itu perasaan kita. Maka kalau itu perasaan kita, Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala kata, walaupun dia pakai pakaian yang fakir miskin, tapi itu yang ada dalam diri dia, maka itu juga syuhrah. Jadi kita ni tuan-tuan, kok mana pun tak boleh. Tengok hati kita tu bila kita pakai pakaian tu, niat kita apa? Kan? Polis pun sama kan, paku macam-macam paku kan. Saya pun tak tahu, orang tanya saya berapa paku, saya kata saya pun tak tahu paku ni macam mana. Kena tanya polis lah kan. Oh, bila ada paku tu jalan lain macam, contohnya bahaya kan, dosa. Tak kira siapa tuan-tuan, pengarah ke siapa, apa jawatan, CEO kan. Saya duk jadi apa ni, syariah advisor kan, jumpa dengan banker semua tuan-tuan. Banker ni selalu duk cerita kat saya, gaji-gaji CEO bank ni, wah tu, kalau tuan-tuan tengok, kita tengok dia orang ni makan apa hari-hari ya. Kan, makan apa hari-hari, gaji tu tuan-tuan boleh tengok puluh ribu, campur dengan benefit semua, ratus ribu semua sebulan. Tuan-tuan kalau dapat gaji sebulan 100 ribu, tuan-tuan nak buat apa? Oh, masa gaji 2,000 makan nasi kandak, masa gaji 200,000 makan nasi apa? Kan, 100,000 campur dengan benefit semua, 100,000 tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni gitulah, belagak kan. Saya bukan kata semualah, tapi itu benda yang kita perlu perhatikan. Berkata Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, macam mana dia define asyuhrah, macam mana definisi dia. Dia define, dia ta'rifkan asyuhrah, pakaian kemasyhuran ni. Dia kata semua pakaian yang kita pakai niat supaya kita terkenal. Dia tidak limit kepada pakaian yang mahal, tak. Semua, dia kata, semua yang niat kita supaya kita terkenal dalam masyarakat. Sama ada pakaian itu pakaian yang mahal, yang mewah, yang dia boleh berbangga dengan dunia dan segala kekayaan yang dia miliki, ataupun pakaian yang penuh dengan kehinaan yang dia pakai supaya orang kata dia zuhud, dan itu menyebabkan dia riak dengan apa yang dia pakai, walaupun pakaian itu pakaian pengemis. Jadi kita kena hati-hati tuan-tuan sekalian dengan perkara-perkara yang macam ni, supaya apa yang ditakrifkan oleh para ulama itu tidak berlaku kepada kita kan? Supaya tidak berlaku kepada kita. Baik, kemudian saya nak bawa kepada tuan-tuan macam mana ulama ni dia bincang kan berkenaan dengan syuhrah yang dilarang dalam hadis. Contohnya kan, ada ulama yang kata syuhrah ialah pakaian yang berbeza dengan pakaian yang biasa dipakai oleh local people. Bila pakaian tu dia menyelisihi pakaian yang dipakai oleh penduduk setempat, oleh rakyat tempatan, maka pakaian tu boleh jadi dalam syuhrah. Maksudnya apa? Maksudnya katalah kat surau kita ni kan,
Ni semua pakai baju Melayu kan. Baju Melayu, jubah pun ada kan. Katalah kita dekat surau kita ni, biasanya jemaah kita ni tak pakai baju Melayu, pakai jubah sebagai contoh. Gamis yang sekerat apa semua, ataupun jubah yang labuh, itu pakaian biasa kita. Tiba-tiba ada seorang ni hamba Allah, dia bawa naik pangkat ke hari tu, dia mari semayang pakai kot. Kan? Bukan tak boleh pakai kot. Kalau kita pergi meeting, kebetulan meeting semayang dekat surau, tempat meeting, yang tu orang faham lah. Ni dah balik kerja apa semua, mandi siap-siap, pakai kot pula. Pakai kot pula, datang semayang dekat surau. Macam tu. Pakai yang macam tu, yang mana penduduk taman kita ni tak ada seorang pun pakai yang macam tu. Tiba-tiba kita yang pakai macam tu, itu syuhrah mengikut satu definisi. Tapi kalau semua pakai kot, kan, semua jemaah yang datang tu semua pakai kot, ya, kerja dekat Menara Berkembar Petronas, kan, semua ni high rank punya, kaki tangan pegawai tinggi-tinggi semua, bila time semayang turun-turun kat surau penuh dengan pegawai semua pakai kot, tie apa semua. Itu tak apalah sebab semua sama. Saya ingat tu imam pakai kot ni dulu-dulu dekat kampung ada. Kan, dia pakai kot, pakai serban. Tapi kalau itu pakaian biasa dipakai oleh penduduk kampung, tak apa, tak jadi masalah. Ada orang kampung yang dia simpan kot dia waktu subuh, dia sejuk kan, orang tua dia cepat sejuk kan, dia pun pakai kot. Kalau itu yang dipakai oleh penduduk tempat tu, tak apa. Tapi kalau kita seorang yang pakai dan menyebabkan semua mata menjadi semua mata tertumpu kepada kita, maka itu syuhrah. Kita tengok pendapat ni. Contoh dia kata, telah menceritakan kepada kami, haddatsana Abu Bakr, dia kata telah menceritakan kepada kami Abu Bakar. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Abbad bin Al-Awwam daripada Al-Husain. Dia berkata dulu Zubaid Al-Yami pernah dia pakai, dia panggil, dia kata kana Zubaid Al-Yamiyu yalbasu burnusan. Burnus ni satu jenis tutup kepala lah kan, burnus dia satu jenis pakaian tutup kepala. Dia kata lalu aku mendengar, dia kata qala sami'tu Ibrahim abahu alaih. Dia kata aku dengar Ibrahim mencela sebab dia pergi pakai tu hak tutup kepala yang macam tu. Aku berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya orang-orang dulu pernah memakainya. Lalu Ibrahim berkata, ya, akan tetapi orang yang memakainya sudah tidak ada lagi. Apabila ada seseorang yang memakainya hari ini, maka dia berbuat syuhrah dengannya. Lalu orang-orang berisyarat dengan jari-jari mereka kepadanya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Dia kata apa? Kalau ikut yang ni, dia kata kalau dulu orang pakai, sekarang orang tak pakai. Dulu tok nenek kita pakai sebagai contoh. Sekarang tak ada orang pakai dah. Itu pun syuhrah juga. Sebab kita seorang yang pakai. Itu syuhrah. Tuan-tuan datang semayang pakai topi. Contohnya pakai topi. Pelik pada orang. Kan, pelik pada orang. Orang pakai pandang, itu syuhrah. Ini satu definisi. Kita dekat taman kita ni pakai apa? Pakai songkok hitam, pakai kopiah putih, pakai serban, kan? Itu benda biasa. Tapi bila kita pakai hak pelik daripada orang, itu syuhrah. Contoh apa dia syuhrah satu lagi? Tuan-tuan pakai ega macam Arab tu. Orang kata tali unta tu. Kan? Ni mana ada seorang habuk tak pakai. Tengok kita seorang pakai. Imam pun tak, Bilal pun tak, duduk belakang tu. Tapi tu dia pakai dengan tali unta kuat atas. Kan tuan-tuan sekalian? Dia boleh jadi syuhrah mengikut satu definisi. Pasal apa? Sebab bila dia pelik daripada orang, menyebabkan mata tertumpu kepada dia. Bila mata tertumpu kepada dia, dia boleh ganggu hati kita. Hati kita ni boleh ganggu. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, maka para ulama dahulu mengatakan bahawa jangan memakai pakaian yang pelik berbanding dengan orang-orang tempatan. Berkata Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala,
Apa kata Ibnu Battal? Ibnu Battal kata, yang seharusnya, sayugianya, sepatutnya dilakukan oleh seseorang ialah dia memakai baju ataupun pakaian pada setiap masa. Dia pakai pakaian yang macam mana? Iaitu pakaian yang orang-orang yang hidup pada zaman itu dalam keadaan pakaian itu tidak mengundang dosa. Dia pakai pakaian macam orang lain pakai, dan pakaian itu tidak mengundang dosa. Mana tidak buka aurat, kan, benda-benda yang tidak haram lah. Kerana berbeza pakaian yang dipakai oleh kebanyakan orang itu adalah syuhrah. Ibnu Battal kata. Jadi bila kita pakai itu, pakaian kita tu tak sama dengan orang, itu syuhrah. Sebab tu tuan-tuan nak pakai pakaian bagi sama dengan orang. Datang surau, biasa kat surau orang pakai apa? Baju Melayu, pakai jubah, kan, pakai baju kemeja lengan panjang apa semua, pakai macam tu. Tuan-tuan nak pergi main bola ke, nak pergi main sukan ke, nak jogging ke apa semua, pakai hak macam orang pakai, supaya tak nampak beza sangat dengan orang, kan. Termasuk warna baju, jangan pelik daripada orang. Ni setengah orang ni warna color tu pelik sampai semua pakat pandang dia, maka itu syuhrah. Walaupun baju tu sama macam orang, baju Melayu, kan, satu set, tapi warna dia pelik, maka bila warna itu pelik, maka itu juga dipanggil sebagai syuhrah. Al-Mardawi rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata makruh hukum dia memakai apa-apa yang menimbulkan populariti. Nah, dia kata kalau pakai pakaian yang menimbulkan populariti, maka itu makruh. Atau berbeza pakaian dengan penduduk di tempat itu berdasarkan pendapat yang sahih daripada mazhab Hambali. Dalam mazhab Hambali, asal sahaja pakaian itu menimbulkan populariti dan juga berbeza dengan pakaian penduduk setempat, maka itu adalah hukum dia makruh. Mana ulama berbeza pendapat. Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Tapi isu dia ialah dilarang dalam agama. Ianya dilarang dalam agama. Dalam masyarakat kita, tuan-tuan, bukan masyarakat kita saja, di dunia barat pun, antara kita kata function ataupun majlis rasmi, program-program artis yang dihadiri oleh artis, di barat pun ada. Dia katalah malam anugerah sebagai contoh, kan, malam anugerah. Oh, malam anugerah, tuan-tuan tengok artis ni, tapi jangan tengoklah, berdosa pula, kan. Artis ni, tuan-tuan, dia boleh datang dengan pakaian yang pelik-pelik, pakaian pelik-pelik. Dia punya pelik tu, tuan-tuan, dia punya pelik tu sampai tahap macam mana? Ada setengah artis hak paling pelik perempuan lah. Hak perempuan ni memang daring sungguh, berani sungguh, kan. Dia dedah segala-galanya, dia dedah habis. Dia dedah habis. Sampai saya duk tengok ada satu apa ni paper, kan, apa ni, surat khabar di UK, tuan-tuan sekalian. Mak Saleh pun kritik artis dia sebab berani sangat pakai baju pelik. Yang lelaki ni pakai smart, baju kot, tai, kemas, ikat ni sampai leher ni tutup. Hak lelaki nya. Hak perempuan leher ni buka habis, dada buka habis. Saya pelik. Ni siapa perempuan, siapa lelaki ni? Dia macam Arab tadi lah, kan. Yang Arab pakai serbannya yang apa semua atas kepala. Hak yang perempuan buka habis. Negara barat pun macam tu. Lelaki-lelaki barat, lelaki-lelaki Eropah, mereka ni pakai kot smart, lengan baju sampai ni, kancing sampai ke tangan, kan, leher ni tutup rapi, smart. Hak perempuan benda dalam pun dia tak pakai. Dia punya nak supaya orang tengok dia, tuan-tuan sekalian. Sampai masyarakat barat kritik, punya beraninya artis mereka pakai pakaian yang menjolok mata. Padahal barat ni, tuan-tuan, dia orang biasa je.
Tapi dia orang pun tak boleh terima pakaian yang terlalu pelik. Dia tak boleh terima. Anak-anak saya tuan-tuan belajar dengan dia orang di sekolah orang putih ni. Masa kami duduk sana, antara benda yang dia orang marah sangat dekat budak-budak perempuan ni, budak perempuan suka pakai tight. Tahu tight? Tight tahu kan? Yang seluar hitam rapat, tak kira lah color apa pun. Tapi dia pegang dekat kaki tu. Dia ketat kan, nampak bentuk kaki tu. Tight ni tuan-tuan sekalian, kita pakai tight ni sebagai pakaian dalam. Budak-budak sekarang di UK, di Eropah semua ni, di Malaysia pun, dia pakai tight sebagai seluar dia. Sebagai seluar dia. Lepas tu adalah saya duk tengok orang komen, dia kata dah lah gemuk pakai tight pula. Kan? Dia kata dah lah gemuk pakai tight, buruk. Lepas tu komen kat bawah kata apa? Gemuk, kurus ke semua tak elok. Dia kata. Tu lah betul. Tak kira gemuk ke, kurus ke, tak cantik tuan-tuan pakai lagu tu. Jadi di UK ni tuan-tuan, heboh. Heboh pasal apa? Sebab makcik-makcik Mak Saleh ni, Minah Saleh semua orang putih ni, dia kata dia tak tahu nak pandang mana bila berjalan belakang budak perempuan. Naik tangga, kita dah tengok dia kata saya malu, tak tahu nak pandang ke mana. Saya orang tua. Siapa kata ni orang putih? Orang putih pun malu tuan-tuan. Pakai pakaian yang pelik, pakaian yang patut pakai di dalam, dia jadi Superman pula, pakai seluar dalam dekat luar, jadi Superman. Ni orang putih. Bila kami mula-mula sampai di UK tu tuan-tuan, anak saya, dia sekolah Inggeris ni yang bagusnya, dia ada kelas renang. Kan, kelas renang. Anak saya kalau pergi swimming pool, contohnya di Bertam tu, ada guard yang duk jaga kolam tu, bila dia tengok, dia tanya, anak cik ni belajar berenang kat mana? Saya kata, belajar di England. Dia kata, patutlah. Saya tanya pasal apa? Dia kata, cara dia berenang, ambil nafas tu nampak bukan belajar sendiri. Macam dia professionally trained. Saya pun cerita kat dia, memanglah di England memang dia ada kelas. Kan, kelas. Jadi anak perempuan saya ni tuan-tuan, masa kami mula-mula sampai tu, duduk sibuk nak cari baju renang. Kita nak cari baju renang muslimah kat UK, mana ada? Tak ada baju renang muslimah. Kirimlah dekat saudara kawan kami di Bertam tu, minta dia beli baju renang apa yang dicipta oleh UiTM ke apa, satu universiti, student dia orang ni buat kajian, dia buat satu baju renang muslimah. Eloklah. Kawan-kawan dia yang Mak Saleh ni, yang perempuan-perempuan ni, semua pakat tanya beli kat mana. Dia orang nak beli juga. Perempuan Mak Saleh ni yang kita kata suka expose, tunjuk macam-macam benda pada badan dia pun nak beli. Saya tanya anak saya, pasal apa pula kawan kamu nak pergi beli baju berenang muslimah? Anak saya cerita, dia kata kawan-kawan dia yang perempuan ni, walaupun perangai pelik-pelik kan, perangai pelik-pelik, nakal-nakal, tapi dia orang serba salah nak pakai baju, orang kata apa, baju renang tu. Dia serba salah nak pakai baju berenang sebab dia kata terlalu terdedah. Yang trainer yang duk latih berenang ni lelaki. Kita orang Melayu kata, Mak Saleh dia nak peduli apa? Dia mana rasa malu sebab dia biasa telanjang, buka itu buka ini. Tapi sebenarnya Mak Saleh pun malu. Dia orang pun serba salah nak pakai baju renang tu yang terlalu terdedah dan dilatih oleh trainer yang lelaki, walaupun dia orang ni orang putih. Ni tuan-tuan, Islam ni satu agama yang mengajar kita tuan-tuan, yang mana orang barat pun sama-sama dia pun sebenarnya dia ada isu. Bukan semua orang barat dia boleh terima pakai yang pelik-pelik, tak. Mereka juga manusia, mereka juga ada maruah, walaupun ramai juga yang tak peduli benda-benda macam ni, tetapi manusia dia tetap manusia. Kan, dia punya naluri, fitrah dia yang rasa malu kalau aurat dia terlalu terdedah. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Apa kata Ibn Utsaimin tuan-tuan sekalian?
Ibnu Utsaimin kata bahawasanya, dia kata menyesuaikan, kita bagi sama dengan kebiasaan yang tidak ada benda yang haram, itu adalah sunnah. Kita pakai baju, kain ke seluar ke yang sama dengan biasa-biasa orang pakai, dan benda itu tidak haram, maka itu sunnah. Itu sunnah. Semalam saya kuliah pasal tasyabbuh. Saya kuliah pasal tasyabbuh dalam Facebook. Ada orang tanya saya, macam mana kalau pakai cheongsam cheongsam, pakai sari apa semua, pakaian yang orang India, orang Cina semua pakai tu, apa hukum dia? Jawapan dia, kalau pakaian tu ada pakaian yang jenis menutup aurat, tak kiralah nama dia apa sekalipun, tapi dia tutup aurat, dia tidak ketat, dia tidak mendedahkan aurat, tak nampak kulit kan, maka walaupun itu pakaian di benua India, itu pakaian orang Cina, itu pakaian orang Jepun, apa semua, tak kira di benua mana sekalipun, maka itulah sunnah. Sebab apa sunnah? Sebab dia sesuai dengan kebiasaan orang di situ pakai. Itu sunnah. Yang kita tak mahu syuhrah dia berbeza dengan pakaian penduduk setempat. Jangan pakai pakaian yang berbeza dengan penduduk setempat. Syekh Ibn Utsaimin kata apa? Syekh Ibn Utsaimin kata berbeza dengan kebiasaan. Dia kata berbeza dengan kebiasaan penduduk setempat, itulah syuhrah. Kita di Penang ni, di Malaysia ni, kita pakai macam mana? Kita pakai lebih sama macam orang kat situ, itu adalah sunnah. Tapi bila kita pakai yang kita pelik-pelik, maka itu syuhrah. Nampak kan? Kereta, tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan biasa tengok tak kereta pelik pada orang? Kereta tak ada bunga. Itu kereta lain. Saya kalau boleh nak kereta tak ada bumbu pergi kuliah syok kan. Tuan-tuan, nak cerita kat tuan-tuan, orang kita dia punya kreatif. Engineer Proton, engineer Toyota semua tak pandai, engineer BMW semua tak pandai. Tuan-tuan tahu dia orang buat macam mana? Saya bab cat tu tak apa lagi, bab cat color pelik-pelik tu tak apalah, kita bincang kemudian bab cat tu. Ni, tayar tu dia buat mengangkang lagu tu. Tayar tu mengangkang. Kita nak kata apa orang macam ni? Tuan-tuan nak kata apa orang macam ni? Kreatif, terlalu kreatif. Ni yang kita kata engineer Proton pun tak pandai. Engineer Toyota, BMW semua tak pandai. Dia seorang yang pandai. Kita tengok, nak kata cantik tak cantik, kan? Nak kata jimat tayar, lagi tak jimat. Tayar makan sebelah, kan? Ni apa tujuan? Kita pun tak tahu. Itu syuhrah. Bila pelik daripada orang, tayar mengangkang macam tu, orang pakak tengok kan, kita pun seronok, syok. Itu yang Nabi larang. Buat benda pelik supaya orang tengok kita. Nabi larang. Kita jangan buat benda pelik nak tarik perhatian orang. Jangan. Tak salah tuan-tuan sayang kereta, tuan-tuan nak pergi apa sekarang ni? Wrap kan? Bungkus. Apa ni? Kita bungkus dengan sekarang ni macam-macam wrapping. Sekarang ni kalau tuan tengok yang mahal tu ribu-ribu, berpuluh ribu pun boleh. Dengan color dia tu, tuan-tuan boleh tengok. Malam color lain kan, siang color lain, kita pun tak, hari tu nampak color hijau, ni color lain pula. Dia boleh berubah mengikut kadar cahaya. Dia punya kualiti wrapping tu, tuan-tuan sekalian. Kita buat benda supaya orang tengok. Yang tu yang boleh mengundang dosa, kan? Yang Nabi larang kita buat. Kita buat benda biasa-biasa tak, itu sudah cukup bagus, kan? Itu bagus, tuan-tuan sekalian. Maka Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata Nabi larang pakaian yang bertentangan dengan kebiasaan. Nabi larang. Baik. Maka dia kata apa? Contohnya
pakaian itu tanpa mengira sama ada pakaian itu di luar solat ataupun dalam solat, hukum dia sama. Pakaian untuk sembahyang ke, pakaian untuk jogging ke, pakaian pergi kerja ke, apa ke, dia tak boleh. Benda yang terlalu berbeza sehingga mengundang perhatian orang pakai pandang pelik ni, maka yang tu tak boleh, kan. Maka dengan sebab itu, kan, dianjurkan kepada kita pakaian yang sama macam orang lain. Baju kemeja, orang pakai baju kemeja, kita pakai baju kemeja. Orang pakai batik, kita pakai batik. Cuma batik tu jangan corak yang haram lah. Batik biasa tak apa, kan. Kain plekat, orang pakai kain plekat, kita pakai kain plekat. Tapi ada orang dia tak selesa pakai kain plekat, tak apalah. Tapi nak ceritanya, kita pakai macam orang pakai. Pakai macam orang pakai. Songkok, kopiah, apa, topi, pakailah benda yang macam orang pakai. Kalau orang jogging pakai topi, kita pakai topi juga, tak apa, kan. Sebab itu kebiasaan. Tak mau kena matahari apa semua. Jangan buat benda yang pelik, kan. Tuan-tuan pergi jogging pakai topi Red Indian, agak-agak jadi apa, kan. Orang pakai pandang, wah, kan. Itu haram. Paling kurang makruh, sebagaimana yang kita cerita tadi. Pasal apa? Sebab dia pakai, niat dia apa? Niat supaya orang pandang dia. Oh, dia seronok bila orang pandang dia. Pakai topi Red Indian dengan bulu-bulu apa semua tu. Tak boleh, kan, tuan-tuan sekalian. Tapi kita pakai topi sundu ke, topi apa ke, kita pergi camping, kita pakai topi cowboy, kan. Yang itu biasa orang pakai. Maka itu adalah sunnah. Dan itu adalah sunnah. Saya ingat dulu-dulu ada orang bergaduh pasal pakai topi. Dia orang kata pakai topi ni fasik. Masalah, tuan-tuan. Topi sudu tu fasik. Letih. Kan? Letih, tuan-tuan. Islam bukan macam tu, kan. Adalah guru agama tertentu, dia mengajar kepada orang, dia kata itu fasik, dia kata. Kan? Tapi itu bukanlah pendapat yang muktabar dalam agama. Kan, dalam agama, selama mana topi tu ada fungsi dia, kan, mengelak kepala kita kena terik matahari, kan, dia ada kegunaan dia, dan itu bukan syuhrah, tidak pelik daripada orang, pakai. Kan, pakai. Tuan-tuan pergi kebun pakai topi cowboy, boleh, kan. Tuan-tuan pergi kebun pakai topi yang Cina, apek Cina duk pakai tu, boleh, kan. Tak jadi masalah. Cuma jangan pakai topi bintang 3 sudah. Kan, topi bintang 3 dengan lambang apa semua. Wah, jalan seronok, orang tengok, oh ni komunis ni, pakai duk gelak. Itu syuhrah, kan. Benda yang boleh mengundang rasa pelik orang, jangan. Tapi pakai yang celoreng apa semua yang biasa orang pakai itu tak apa. Seluar celoreng apa semua yang tu biasa orang pakai, yang tu itu bukan syuhrah. Baik. Jadi itu antara apa yang disebut oleh para ulama. Baik, kemudian kita tengok, tuan-tuan sekalian, berkenaan dengan perbahasan ini, kalau kita lihat contoh apa yang Nabi buat, kan. Macam mana Nabi buat? Apa yang Nabi buat itu adalah sunnah, kan. Itu adalah sunnah. Maka bila kita kata kita nak pakai pakaian yang sunnah, macam mana tu? Adakah mesti pakai jubah, kan, supaya kita dapat pahala? Mesti pakai serban supaya dapat pahala? Adakah itu baru dinamakan sunnah atau macam mana? Maka Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Nazam Al-Waraqat, dia kata apa? Dia define, dia kata sunnah ni apa dia? Dia kata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata yang Nabi buat, yang Nabi lakukan sebagai adat kebiasaan, dia kata hukumnya mubah. Baik, hukum dia mubah. Tetapi dia kata kita nak kena tengok, perincikan macam mana. Perbuatan yang Nabi buat sebagai benda yang jadi kebiasaan, adat, maka kita buat benda tu, itu dianjurkan dalam agama. Tetapi kita perlu melihat kepada pendetailan dia. Macam mana detail dia? Contoh, dia kata pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi dulu, kan, Nabi pakai imamah, kan, Nabi pakai imamah ni serban lah, kita kata serban ke atas kepala. Pasal apa? Sebab itu pakaian orang Arab pada masa itu. Maka itu yang dikatakan sunnah.
Maksud sunnah itu bukan imamah itu. Tuan kena faham yang tu. Apa yang cuba disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin kepada kita ialah hak Nabi pakai tu, yang kata sunnah tu bukan imamah itu. Tapi Nabi pakai imamah kerana orang Arab pakai imamah. Faham kan? Jadi kita bagi sama dengan orang sekeliling, maka itu sunnah. Maka lepas tu dia kata, Nabi pakai selendang. Kan? Nabi pakai selendang, kain ke atas. Pasal apa? Kerana orang pada waktu tu pakai macam tu. Maka Nabi pakai selendang, letak kain dekat atas bau, ataupun pakai yang bahagian bawah, kan, kain sarung dan sebagainya. Maka kita melihat kepada masyarakat kita. Maka Syekh Ibn Utsaimin kata, memakai pakaian seperti itu pada zaman itu, itulah yang afdal. Dia kata itulah yang afdal. Macam kita tengok kalau orang Kelantan dulu, dia suka lilit kepala dia, kan, dengan kain tu, kan. Semutar orang kan, orang Kelantan dia kata semutar, dia lilit. Semutar tu orang Kelantan duk pakai tu, dia macam egar lah, egar orang Arab tu. Dia ada banyak kegunaan. Orang Arab dia letak atas kepala, itulah dia ikat unta dia. Kan? Yang kita ni tu lambang kan? Lambang kita ni alim kononnya. Kononnya. Kita tak tahu apa, kita tengok orang Arab pakai, kita pakai. Jadi semutar tu yang orang Kelantan duk pakai tu, dia banyak kegunaan. Hak itulah dia buat kain basahan mandi. Hak itulah dia buat lapik pelana motor ke, pelana basikal dia gatis, dia kayu ke apa ke. Semua banyak kegunaan. Maka yang tu yang dia ikat dekat kepala. Dia ada sebab dia pakai macam tu. Maka kita mengikut kebiasaan masyarakat setempat itu. Itu yang dinamakan sunnah. Kan? Baik. Kemudian dia kata, Syekh Ibn Utsaimin kata, kenapa kita pakai mengikut cara orang tempat tu pakai? Dia kata yang pertamanya, dia kata supaya kita tidak kelihatan kolot. Nombor satu, jangan nampak kita ni bodoh. Tahu bodoh? Kan? Jangan nampak kita ni uneducated. Kita pakai baju, kita pakai seluar bagi nampak orang cerdik. Bagi nampak orang cerdik. Tuan-tuan duk berkawan dengan geng-geng Tan Sri contohnya, kena pakai macam Tan Sri juga. Kan? Tuan-tuan berkawan dengan orang orang bandar, pakaian tuan-tuan macam orang bandar. Macam tu. Tuan-tuan duduk tempat panas, kena pakai pakaian yang sesuai dengan iklim cuaca panas. Tempat sejuk sesuai dengan tempat sejuk. Saya masa di England, tuan-tuan, saya ni jenis tak suka pakai seluar. Daripada dulu saya tak suka pakai seluar. Balik pejabat pakai kain plekat. Balik pejabat pakai kain plekat. Kat rumah 24 hours saya pakai kain plekat. Ini rahsia saya cerita kat tuan-tuan. Kan? Kalau saya pakai tracksuit pun, masuk dalam rumah, tukar, pakai kain plekat. Saya pada dulu, saya suka aircon semula jadi. Kan? Saya suka aircon semula jadi. Baik, apa yang berlaku tuan-tuan? Masa di England negara sejuk. Kebetulan waktu tu dia sama ni panas lah, musim panas. Tapi panas dia pun 20 degree lebih macam tu. Jadi sesuai lah, elok-elok je. Pakai t-shirt, pakai kain plekat. Jadi heater rumah saya tu dia ada problem sikit. Heater pemanas tu dia ada problem. Kita pun call engineer. Dia istilah di negara sana dia panggil engineer. Kalau kita ni kita panggil apa? Electrician ke apa? Kita panggil apa? Kontraktor macam itulah lebih kurang. Tu istilah kita. Kat sana istilah dia engineer. Saya kata kena panggil engineer. Dia kata ya, dia kata engineer. Saya kata say it again. Engineer. Kata sudah, kena panggil engineer. Rupa-rupanya istilah saja. Istilah. Kan kita ni kita kata wireman ke apa macam itulah kalau istilah kita kat sini. Dia panggil engineer. Dia kata, tak apalah saya kata, kita panggil engineer. Jadi call landlord, tuan rumah tu, tuan rumah kata kena call engineer. Apa-apa nanti dia akan bayar semualah. Sebab memang agreement tu apa-apa rosak landlord akan bayar. So panggil engineer datang. Saya pakai kain plekat. Engineer ni masuk tuan-tuan, 2 orang. Dia pelik tengok. Ni Scotland mana ni? Scottish mana? Biasa Scottish pakai skirt dia tinggi. Kan lelaki Scottish orang Scotland tu dia pakai skirt macam skirt tu yang kita kata skirt tu.
Ni apa ni, Scottish ni lagi alim, lagi labuh ke bawah. Kan? Dia kata, you daripada mana? Dia tanya. Saya kata, saya daripada Malaysia. Oh, dia kata Malaysia dekat. Saya ceritalah Malaysia ni macam mana. Dia terkejut mula-mula tengok. Bagi kita, pakaikan plekat tu biasa. Bagi Mak Saleh, tuan-tuan, ni orang kata makhluk asing mana datang ni, dia kata. Sama juga bila mula-mula sampai, apa ni, snow turun, kita tak pernah tengok snow. Kan, semua pakat keluar rumah dengan anak kita, dengan bini, dengan kita sekali keluar tengok snow turun. Saya keluar pakaikan backup lah. Mak Saleh semua tengok. Orang tengok ni apa? Pakaikan backup main snow. Macam itulah tuan-tuan. Jadi pelik, orang pelik tengok. Jadi kita jangan buat benda pelik yang mengundang pandangan pelik daripada orang. Baik, satu lagi tuan-tuan sekalian, Syekh Ibn Utsaimin kata, kita jangan memakai pakaian yang pelik, dia kata. Maka kita hendaklah memakai pakaian yang mengikut zaman kita, tempat kita dan sebagainya. Maka dia kata apa? Dia kata sebab itu kalau kita nak sembahyang, kan, kita pakai kain sarung sebagai contoh, kan. Kita pakai kain sarung ataupun kita pakai selendang, kita pakai serban. Maka kalau tempat tu dia tak biasa dengan pakaian-pakaian macam tu, maka dia kata itu pun berkemungkinan menjadi syuhrah. Dia boleh jadi syuhrah sebab hati kita ni takut kita tak boleh nak jaga, kecuali kita nak cuba perkenalkan pakaian-pakaian yang sesuai untuk sembahyang. Kita tengok tempat tu, contohnya ramai pakai kain, pakai seluar ketat. Kita pun nak tunjuk dekat dia orang seluar macam mana yang lebih sesuai, kan. Sedangkan semua pakai seluar macam tu, kita tengok ketat sangat seluar yang diorang pakai, kita pun bawa seluar yang longgar, ataupun kita pakai kain sarung, jadi pelik daripada orang. Maka yang tu boleh, sebab kita berdakwah kepada mereka supaya mereka tinggalkan pakaian yang tidak sesuai untuk dipakai, terutamanya ketika solat. Maka disunnahkan kepada kita memakai pakaian yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat. Sebab untuk mengelak daripada menjadi bahan perbualan manusia dalam masyarakat kita, kita nak elak benda-benda yang macam tu. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok pada tempatnya. Ada ketikanya ia adalah jibiliyah, kan, tabiat yang mana dia Nabi sebagai manusia dan sebagainya, maka yang tu bukan sunnah yang dapat pahala, kan. Tapi kalau ianya satu perkara yang dibawa oleh Nabi dan ianya adalah satu mempunyai hukum yang tertentu, maka dia boleh menjadi sunnah sebagaimana yang kita sebut tadi. Walaupun kita pakai baju Melayu, kita pakai kain plekat, tapi sebab dia sesuai dengan masyarakat setempat dan itu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tak pakai jubah, maka itu juga sunnah walaupun kita tak pakai jubah, kan. Dan kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, perbahasan di kalangan para ulama ni panjang sebenarnya. Malah mereka bincang berkenaan dengan sama ada yang mana lebih afdal, sama ada pakai jubah sampai ke bawah, sampai ke apa kita kata mata kaki, buku lali, ataupun pakai baju kita kata baju raihan sebagai contoh, baju Melayu yang sekerat. Maka ini yang diulas oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Apa kata dia? Dia kata kalau mengikut Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata baju yang paling Nabi suka ialah gamis. Ini hak Nabi suka. Gamis ni tuan-tuan, bila sebut gamis maksud dia yang sampai ke bawah, sampai ke buku lali. Gamis dalam masyarakat Melayu ni, setengah-setengah kita orang Melayu bila sebut gamis, dia faham gamis tu yang baju raihan, yang sekerat, yang macam orang tabligh duk pakai, yang dekat paha tu. Baik. Jadi bila kita sebut gamis di sini, maksudnya gamis baju yang sehelai daripada bahu kita sampai ke buku lali. Itu gamis. Bila kita sebut gamis, tuan-tuan nak kena make sure gamis yang mana satu. Gamis yang macam kita orang Melayu faham, atau gamis yang hak Nabi pakai tu. Jadi gamis yang Nabi pakai adalah jubah macam kita duk pakai jubah ni sampai ke bawah. Maka Syekh Ibn Utsaimin kata apa? Syekh Ibn Utsaimin kata bahawa para sahabat Nabi ada masa
kan dia orang pakai gamis macam Nabi, dan ada masa dia orang pakai dua helai, satu baju, satu lagi kat bawah ni dia pakai dua, kan. Ada masa pakai gamis, ada masa pakai dua helai pakaian. Dua helai pakaian maknanya pakaian atas dengan pakaian bawah. Bawah ni kalau kita kata kain sarung, kain pelekat ataupun seluar kalau kita lah. Baik. Gamis ni kelebihan dia hanya satu, kan, dia hanya satu dekat luar. Baik. Gamis ni dia lebih besar lah, kita katakan dia lebih besar berbanding dengan pakaian yang dua ni. Baik, kalau orang nak tutup bentuk badan dia, gamis lah lebih sesuai sebab dia satu lai sampai ke bawah. Baik, kemudian terpulang kepada kita pakai seluar ataupun kita pakai pakaian lain. Tetapi apa yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata tetapi jikalau kamu berada di negeri yang biasa pakai dua pakaian, dia kata, negeri itu jenis dua pakaian, baju satu ke atas, satu lagi kat bawah, ada seluar ataupun kain. Dia kata, maka memakai dengan pakaian mereka tidaklah bermaksud bertentangan dengan sunnah. Tak jadi isu. Walaupun kita tahu Nabi lebih suka pakai gamis yang sampai ke bawah, kan, baju yang jubah yang sampai ke bawah. Dan dia kata yang paling penting, jangan berbeza dengan masyarakat di negeri kamu, supaya kita tidak termasuk dalam larangan agama yang melarang kita memakai pakaian syuhrah. Sungguh, dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita memakai pakaian syuhrah. Maka dia sebut tentang hadis yang kita baca tadi, man labisa thawba syuhrah albasahu Allahu yaumal qiyamati thawban mithlah. Barang siapa yang memakai pakaian syuhrah, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan pakaikan kepadanya pakaian yang seperti itu pada hari kiamat. Maknanya azab Allah taala dalam bentuk pakaian syuhrah tadi. Itu yang menakutkan kita, tuan-tuan sekalian. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat pada malam ni, tuan-tuan sekalian? Maka yang pertamanya, apa yang menjadi sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat pahala kalau kita buat, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Iaitu memakai pakaian yang tidak ketara berbezanya dengan masyarakat setempat. Jangan bagi beza walaupun warna sekalipun. Jangan terlalu striking ataupun pelik sangat warna dia, apatah lagi bentuk pakaian. Jadi make sure baju kita tu lebih kurang sama, benda yang kita pakai tu lebih kurang sama, kan, dengan pakaian penduduk setempat. Itulah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita belajar tadi juga, antara punca utama, faktor paling penting kenapa syuhrah dilarang adalah kerana dia boleh mengundang kesombongan, dia boleh mengundang riak, kan, ujub. Dia datang perasaan-perasaan, sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela. Yang ketiganya, yang kata syuhrah ini dia tidak terhad kepada pakaian yang mahal-mahal semata-mata. Pakaian murah sekalipun, koyak sekalipun, compan-camping, bertampal sana sini sekalipun, boleh jadi syuhrah kalau niat kita supaya orang anggap kita zuhud, orang anggap kita ni ahli sufi, orang kata kita ni, oh ni orang yang tak mau dunia ni, maka itu juga boleh menjadi syuhrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela, yang terkutuk, dan kita pohon kepada Allah agar Allah Ta'ala menghiaskan diri kita ini dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.